Okay, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ni aku tak nak borak pasal game. Aku tak nak borak pasal transfer. Tapi kita borak pasal Prison FC. Ikutkan play bola ni, boleh dikatakan ramai sangat yang terlibat dengan benda-benda tak sebenggah macam ni. Tapi kita ambil yang sikit-sikit je lah kan. Takkanlah aku nak senarai ke sampai 1000 orang. Jahanam aku. Aku ni bukannya pernah kerja warden penjara. Nampak? Intro dah geram. Barulah Prison FC kan. Pakai baju hitam, topi hitam. Kena dengan tema. First nama, Josh Best, Legend United. Problem dia ni, masalah driving Ada kes assault polis 3 tahun ke dalam. Dia pernah tumbuk bini dia. Dia pernah bedal pelayan, bukan nelayan, dekat night club. Sampai patah hidung Mamat tu. Curi beg perempuan. Tak silap, kes dia mati pun disebabkan terlebih minum toddy. Aku memang tak boleh brain Player yang style gila macam dia, legend macam dia pun boleh jegut hidup sendiri dengan benda-benda yang macam itu. Memang susah nak hadam Second, Alexander Villaplane. Dia ni kan Captain France zaman 30-an dulu Seumur hidup dia diberitakan yang dia pernah bunuh sampai 50 orang manusia. Bukan kucing tau, manusia. 1944 dia join organisation yang core dengan Jerman Nazi. Jadi apa? Jadi kepala penyamun. Main bola tapi jadi kepala penyamun. Macam mana cerita dia? And actually dia ni pernah arahkan sampai 53 orang untuk dibunuh. Macam gitu je cerita dia. Lepas kena tangkap, terus kena hukum mati. Selamat dunia. Tony Adam, bekas kapten Arsenal, legend Arsenal. Dia ni masa dulu main dengan Arsenal, boleh kata kaki botol teruk Sampaikan bekas kapten Arsenal ni pernah kena tangkap 3 kali turun game tapi dalam keadaan mabuk. And then rekod lain yang menyebabkan dia masuk penjara disebabkan masalah memandu dia ni. Cerita dia 4 kali jadi accident tu, 4 kali tu semua kereta dia total loss. Aku pun tak faham macam mana sekolah memandu boleh bagi dia lesen dengan cara macam itu. And then dalam list ni juga kita ada Jermaine Pennant. Dia ni ikutkan ke dalam disebabkan benda-benda remeh juga sebenarnya. Lebih kurang macam Tony Adam tadi. Masalah driving. Level high dia masa dia tengah driving masa dia kena tangkap, kau tahu dia cakap apa? Bila polis tanya siapa dia jawab apa? Dia mengaku dia ni asli kol, kau tahu. Tak padan dengan buat salah. Siap campur dengan putalam sekali. And then Gavin Grant, ex Millwall punya striker. Dia ni masa budak-budak dulu, dalam 3 tahun dia datang dengan 2 charges, kau tahu. Apa charges dia? Dia dituduh pernah bunuh 2 orang budak lelaki dalam tempoh 3 tahun tu. End up di sentence terus, life prison. Nasib dia sekarang aku pun tak tahu. Last game yang dia main masa tahun 2010. Lepas daripada 2010, lesap. Aku dengar cerita dia main sabun dalam penjara. And then kita ada benda yang terkait dengan Everton Ini Big D ataupun Duncan Ferguson. Duncan Ferguson ni kalau orang tahu dia ni memang terkenal dengan dia punya hot temper. Apa problem dia? Kes assault, kes kena denda. Tak payah cerita memang bersepah. And then sebenarnya dia ni pecah rekod, kau tahu, antara first player yang kena jail sebab problem atas padang. Kau tengok Suarez yang pernah gigit orang tu pun tak pernah masuk jail. Ini dia masuk jail. Sebab apa? Gara-gara dia pergi tanduknya rival opponent. Masalahnya dalam game yang masuk dalam kes dia tu bukan katakan kad merah, kad kuning pun haram ref tak kasih. Level apa tu? And then kita ada Adam Johnson antara West Talent England Last Premier League game yang dia main bulan 2 tahun 2016. Kes dia ni yang macam orang tahu yang pasal dia duduk main-main dengan budak tu. Malas aku nak mention kan. Aku ni pelik dengan dia ni. Punyalah ramai cinggir kat luar sana. Ini budak kecil juga yang dia aim. And aku dengar cerita buat masa sekarang ni dia dah bebas Tapi semenjak daripada kes dia tu sampailah ke sekarang, boleh kata dekat England sana tu memang langsung tak nampak batang hidung Tapi dengar cerita dia sekarang masih lagi hidup dalam keadaan mewah. Bukan jadi pusher. Ini sebab dia rajin menabung dulu kan. Senang lenang Okey, ikutkan hari ni aku ada benda special nak bagi tu kat korang Kalau korang nak tahu cara paling sempoi untuk invest and earn dalam waktu yang sama, ikutkan ada banyak platform Antaranya aku boleh recommend kan Pocket Option. Kalau korang nak tahu, Pocket Option ni dia ada 100k lebih user Dia punya turnover lebih 500 juta USD. Dia gunakan lebih 95 negara and average income yang user boleh dapat sampai 850 USD untuk sebulan. Antara best feature yang aku suka dekat Pocket Option, kau boleh trade dengan macam-macam jenis currency, commodities, pun stok. Bila nak deposit tu pun senang. Lebih daripada 26 jenis cara untuk korang deposit ke dalam akaun korang. Bukan setakat RM1, Bitcoin pun korang boleh guna untuk jadi deposit. Paling penting dekat Pocket Option ni, dia orang tak ambil sesen pun commission daripada deposit yang korang buat tu. Tak apa masa korang withdraw nanti. Simple kata, let's say kalau korang nak start, korang boleh mula dengan RM45 Paling best sekarang ni yang membuatkan platform Pocket Option ni berbeza daripada platform yang lain, dia ada option S5. Feature ni bolehkan korang untuk buat trade 20% lagi
laju daripada platform lain. Kau tengoklah, minimal 5 second je korang dah boleh buat profit dekat mana-mana market dalam pocket option. And then let's say rasa tak sure, aku recommend korang untuk invest dekat demo account. Dalam tu dah ada siap-siap 10k untuk korang training. Buatlah, nilailah, belajarlah dengan account demo yang diorang kasih ni. Investlah ikut kebijaksanaan korang dalam platform pocket option. Untuk link aku dah letakkan dekat description. Kalau korang minat boleh join pocket option. Ada satu cerita yang ni former Schalke player. Ini tak ada kaitan dengan Musafi. Nama dia ni Yannick Kamba. Cerita dia dengan bini dia disentenckan masuk dalam penjara dekat 4 tahun semata-mata bini dia palsukan kematian lelaki dia ni. Atas alasan nak kutip duit insurans. Apa benda? Lepas dia fakekan kematian dia ni, berapa bini dia collect? Dekat 3.4 million kau tahu. Duit insurans dia collect. And kisah dia, lepas daripada 2 tahun lepas tu, entah macam mana player ni muncul semula and katanya dia hidup lagi, duk sihat lagi. Overallnya untuk kes dia ni, aku boleh kata ini cerita putar alam kan ni kan. Katanya hilang kat negara sebelah, tak ada duit, tak ada aset, tapi masih lagi hidup. Bukannya dia mati. Court kata apa? Kau tak payah putar alam sangat, kau masuk dalam 4 tahun. Sekedik je court tu. And then Quincy Promes, based on cerita, dia ni dengan family dia ada buat gathering makan-makan lah. Kau ingat raya Cina je ada makan-makan. Entah apa yang tak kena masa gathering tu. Kau tahu dia buat apa? Dia boleh tikam je sepupu dia, sampai cousin dia tu teruk kena. Kau tahu charge yang dia kena memang tikam depan lah, bukan tikam belakang. And dengan cubaan membunuh. Cerita dia sekarang, kes dia ni masih lagi belum settle. And untuk ke depan-depan, apa nasib dia? Aku tak tahu. Gylfi Sigurdsson, Everton player. Last IG dia post Jun 2021. Bini dia pun sampai ke sekarang tak main IG. Dengar cerita, dia buat catering And ikutkan Sigurdsson ni, last game Premier League yang dia main bulan 5 tahun lepas kesan kat Everton masa beli daripada Swansea dulu 50 million kot. Bukan cikal-cikal punya harga. End up value dia sekarang yang aku tengok cuma tinggal 3 million. Effect daripada case yang dia buat ni, Iceland dah tak panggil dia, Everton dah stop mention nama dia, seolah-olah dia ni tak pernah wujud. And dengar cerita sekarang ni, dia duduk dalam jaminan dan sementara tunggu trial, dia hidup cara senyap Memang based on case dia ni, dengan umur macam gitu, boleh kata career dia habis macam gitu je lah. Kalau borak pasal Prison FC, tak borak pasal ardaturan, memang silap lah. Ex-Atletico, ex-Barcelona ni suspended 2 tahun 8 bulan kerana lepaskan gunshot guna pistol cara haram, menyakitkan orang dengan niat. Dia ni dalam kes dia pernah patahkan hidung penyanyi daripada Turki tu. Mungkin sebab tak dapat karaoke sama-sama ke mak itu yang dia marah sangat tu. Aku cakap pasal kes dia ni memang bodoh Perangai dia kita tahu lah kan, tapi kes dia dengan penyanyi ni, kalau kau terasa nak nyanyi sangat, karaoke jamban tu bersepah yang kau pergi pukul buat apa? Aku sebenarnya cuba mengelak daripada nak borak pasal dia ni, tapi kena mention jugalah. Marcos Alonso, Chelsea fullback. Sepatutnya dulu dia kena 4 tahun penjara tapi ditukar kepada 21 bulan kena bayar saman. Pablo Escobar ni ikutkan dia ditangkap bukan sebab apa, sebab accident. Tapi accident ni bukan accident biasa. Dia di-charge menyebabkan seorang perempuan mati. Dia yang drive, sampai member sebelah jadi mangsa ke tau. Dalam kes tu yang dia orang tangkap, alkohol level 3 kali ganda lebih daripada apa yang government bagi. Ditambah dengan pula perempuan tu mati. Sekolah kalau ada fan dia yang nak putar alam dekat sini, senang je sebenarnya kan. Fikir balik, dia ni main bola, bukannya kerja government. Manalah dia tahu undang alkohol macam tu kan. Aku cakap kepala otak dia. Ada juga kes yang aku baru-baru tahu. So, cerita dia Ferland Mendy sebelum dia join Real Madrid, dekat Lyon dulu, ada beberapa hal yang dituduh pada dia termasuklah kes alkohol, assault. And daripada cerita yang sahih, ikutkan Lyon tutup kes ni rapat-rapat kau tahu. Supaya apa? Supaya dia boleh dijual ke Real Madrid lah. Even sekarang ni kita tengok Ferland Mendy tu dekat Real Madrid memang nampak macam berhemah. Tapi cerita dia sekarang ni, kalau kes ni di repeat dek mangsa, confirm problem. Tak cakap banyak. Bila borak pasal Prison FC ni tapi tak borak pasal Joey Barton, memang tak sah Aku boleh kata dia lah kapten dalam senarai ni. The worst behaved footballer dalam dunia. Nickname dia ni orang panggil Joey Trouble Barton Boleh kata bad boy gila dalam sejarah Premier League Baik daripada bergaduh, jangan cakap countless. Ada satu masa tu, dia boleh pergi sumbat rokok dalam mata teammate dia. Langgar orang, ludah orang, criminal damage, kena fine, kena ban 77 hari spend dalam penjara. 2018 Joey Trouble Barton ni, dia pergi serang orang depan McD. Aku sendiri pun tak faham lah sebab apa dia buat macam itu. Mungkin dia bergaduh berebut Happy Meal. Nah, disebabkan tu saja 6 bulan ke dalam. Dia ni memang aku boleh kata memang susah nak ditenangkan Lepas bersara ni aku cakap, elok dia jadi paderi je lah biar elok sikit perangai. Player Manchester City, Benjamin Mendy. Aku rasa ramai agak yang dah tahu kan kes Mendy ni yang terlibat dalam kes-kes tu lah. Malah aku nak sebut sensitif. Dia terima 9 charges 7 rape case yang terkait dengan 6 orang victim. Semua produk yang terkait dengan Mendy semua dia buang daripada City. City diwajibkan untuk abaikan dia. Pep sendiri tak nak ada kena-mengena dengan dia. Satu-satunya game yang dia main season ni masa City kalah dengan Spurs
first game dekat Premier League. Market value dia elok 20 million, terus drop jadi 10 million sekarang. Tak silap aku, case Mendy ni kalau lah betul dia salah, 10 tahun auto ke dalam, ditambah dengan 15 tahun dekat dalam. Kalau bukti tu semua betul, memang habislah kira dia macam itu. The worst pasal case Mendy ni, kau tahu tak, yang dia ni masuk HMP tau. HMP tu antara penjaga paling teruk, paling violent dekat England. Joey Barton sendiri pun pernah duduk dalam ni, kau tahu. Tapi based on yang orang cerita lah kan, masa Joey Barton masuk dalam HMP ni dulu, boleh dikatakan tak ada rasa apa. Yalah, kau tengok lah, warden penjaga pun dia ayam kan. Macam lah kau tak kenal Joey Barton. Ruben Semedo, player Portugal. Yang ini bukannya Semedo Wolf, ini Semedo yang seorang lagi. Mamat ni di ban tak boleh masuk Spain. Problem yang dia bikin assault. Dia pernah kidnap, dia pernah assault seorang lelaki dekat rumah dia. Banyak kes rompak, kes pecah rumah, pernah cuba kerat jaga orang, jenayah guna pistol. Kalau kau fikir balik, banyak gila kriminal rekod dia ni sampai kan di sentence 5 tahun penjara. Aku pelik lah dengan orang-orang macam ni Kau dah lah main bola, gaji pun kasar, kenapalah kena juga main pistol? Baik kau teruskan main bola ke, tak pun kalau pisang sangat main kerem ke, ada gak dah? Bodoh. And dalam list ni juga kita ada Bruno Fernandes Yang ni bukannya Bruno MU tu. Ini Bruno keeper Brazil. Cerita dia di sentence 22 tahun masuk ke dalam, disabit salah sebab bunuh girlfriend dia tahun 2010. Memang kriminal Cerita dia dalam kes tu, dia sembunyikan mayat girlfriend dia tu. Kerat lagi, memang kurang ajar. Dia potong kecil-kecil, dia kasih anjing makan. Kau gila. Lepas tu dia disabitkan pula, dia colik anak dia. Yang ni bagi aku memang tahap violent gila kan. Tapi dia dengan cerita sekarang, dia ni dah bertaubat dah bebas lah sekarang. So saranan aku hujung-hujung aku nak bagi jugalah, even dia ni dah bertaubat ke apa ke, kalau boleh tukar-tukar lah nama tu. Sebab nama Bruno Fernandes tu terlampau MU sangat bagi aku. Dah lah yang Seko lagi tengah bikin masalah. Pisang. Paling latest, ini antara kes yang aku paling menyampah ni pasal Greenwood ni Adik kepada Chris Wood. Tempat lahir dia memang jauh daripada Taman Greenwood. Dia ni player muda dengan market value ada lagi 50 million Talent bagus, tapi attitude dia dalam diam-diam tu memang hauk. Aku tak sure lah yang dia ni bakal masuk ke dalam ke tidak nanti kan. Yang pentingnya masa depan nak ke dalam tu memang ada Fikir balik apa yang nak jadi dengan dia ni. Hari tu dia buat hal dalam camp England atas padang pun makin lama makin tamak. Tak dengar cakap legend. Sebab apa yang dia kena tangkap ni korang pun tahulah kan. Bagi aku macam ginilah dia bab-bab ni, benda ni boleh bincang. Yang dia ni perang yang macam kucing nak beranak tu nak buat apa kan. Aku memang boleh cakap dia ni bodoh Bukan bodoh yang Piljo nak join tu. Ini bodoh yang betul-betul bodoh. Efek yang budak gombak ni kena, dia terus kena suspended. Jesse Greenwood hilang daripada market, retire daripada FIFA 22. Brand-brand besar semua suspend budak gombak ni sekarang. Rugi umur baru 20 tahun, career baru nak start. Aku ingatkan dalam squad United tu, si Fred yang paling teruk. Sekali budak kedekut bola ni lagi teruk. Dah lah lagi teruk daripada Fred. Dia ni buat malu dengan Lingard, kau tahu. Lingard kalau dia buat hal pun busuk-busuk, dia jual tari menari Tak adalah perangai dia macam itu. Bila kita tengok kes-kes player bola ni, sebenarnya tak masuk akal Kau bayangkan Zlatan, Balotelli yang perangai macam gitu pun boleh kata betul-betul bad boy pun tak pernah lagi masuk jail, tak pun terpalit dengan jenayah besar macam gini. Boleh kata Balotelli tu yang paling ganas tu actually lagi helok daripada apa yang orang sangka. Balotelli rare punya kes, dia punya tak pernah lah masuk penjara sampai dia sendiri yang nak masuk jail. Boleh dulu dia pernah pecah masuk penjaga perempuan dekat Itali sana tu. Katanya bukan apa, boring, nak tengok penjaga nak tahu feel dia macam mana. Aku cakap Balotelli ni dalam selamat tu, kau jangan cuba-cuba buat hal Orang kalau boleh tak nak masuk penjaga, dia lagi dia nak intai apa yang ada dalam penjaga. Aku cakap kadang-kadang macam level shot pun ada dia ni. Kau fikir balik, mana ada player bola profesional yang ada allergy dengan rumput? Memang tak masuk akal dia ni ganas tapi allergy dengan rumput. Okay guys, itu je untuk kali ni. Bukanlah aku ni saja nak borak pasal kesilapan orang kan, tapi based on apa yang aku cerita ni, kita ambil pedoman sudah lah. Janganlah kita ni jadi macam gitu. And then player bola ni, aku fikir-fikir balik kalau ada orang ni takdir-takdirkan main bola, end up silap-silap, dia orang ni kerja kantin macam Piljo tu. Actually memang ramai player bola terkenal yang sebenarnya sebelum bola, kerja dia orang jadi tukang kayu, jadi pekerja kilang pun ada. Ada yang memang tak pernah bekerja, menganggur, macam Mendy Chelsea. Ada juga yang aku baca tu jadi tukang cleaner, jadi nelayan, jadi petani. Semua ada lah. And kebanyakan daripada diorang ni memang less education Cerita dia dekat sini, player bola tu pun macam kita juga, manusia biasa. Kalau kita nak buat idola atas padang, yes. Tapi kalau luar padang, fikir 1000 kali And natijahnya kat sini yang aku boleh bagi kat korang, janganlah korang tu gaduh sesama sendiri sebab minat sangat dengan player bola. Bukan apa, sebab fikir balik memang tak baloi. Diorang ni silap-silap education level diorang lagi rendah daripada korang tau. Jadi daripada korang gaduh sebab player bola, baik korang gaduh dengan pokok pisang. Itu lagi baik. Okay guys, itu je untuk kali ni. Mana-mana baru tengok Forest Video, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like and share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.